إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلوات الله والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم لا ينفعون مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق قائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri dan anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita bertemu sua di dalam ruangan majlis ilmu kita. InsyaAllah pada malam ini majlis ilmu kita yang kita sandarkan kepada kitab 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Saya kira kita masuk pada hadis yang ke-36, hadis yang ke-36 yang kita nak membicarakan tentang satu tajuk hadis kita yang agak panjang, iaitulah 5 maksiat yang disegerakan balasan dia. Ada 5 maksiat yang Allah Subhanahu wa taala segerakan balasan dia. InsyaAllah hadis yang kita nak baca pada malam ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah. InsyaAllah kuliah kita esok malam ada hari kan. Nampak gaya nak kena lupa tu ni. Apa dia? Nantilah saya terlupa. Dia jadi orang kata apa, dalam masa macam mana 7 bulan dia jadi sekali no? Minggu pertama, minggu ketiga kan, minggu kedua, minggu ketiga dia duduk sekali. Dia duduk sekali. Jadi esok hari Khamis kalut sikit lah. Saya nak ambil anak kat asrama tu. Nanti kita deal lah. Pasal Kedah menang baru lagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak tengok hadis kita malam ni. Mudah-mudahan hadis yang kita nak baca pada malam ini sikit sebanyak dapat bagi manfaat kepada kita bersama. Baik. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في الأسلافهم الذين مضوا
walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'nati wa jawril sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa mani'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis bin rawahu Imam Ibnu Majah. Maksud dia an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar ataupun dikenali sebagai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, dia kata berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami pada suatu hari, kemudian baginda bersabda. Ini Ibnu Umar, Abdu Umar ataupun Abdullah ibnu Umar, dia cerita, dia kata ada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni duduk berdepan macam nilah, duduk berdepan. Ni semua sahabat-sahabat. Maka berhadap sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi terus bagi tahu, Nabi terus memberi satu peringatan kepada sahabat-sahabat ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin. Nabi panggil. Nabi sebut, wahai golongan-golongan muhajirin. Nabi kata, wahai kaum muhajirin. Nabi kata, khamsun idza betulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Nabi kata apa? Wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah dibalakkan dengannya, yakni kalau kamu telah melakukannya, mengerjakannya, dah kamu buat dah, maka kata Nabi, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu, dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala semoga kamu tidak menemui masa itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ibnu Umar dia cerita, satu hari kami duduk berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sebut, Nabi terus panggil, Nabi terus sebut, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, sahabat-sahabat Nabi ni daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah. Wahai kaum muhajirin, ada 5 benda, 5 perkara, 5 perbuatan yang kalau kamu dah buat dengan 5 perkara itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada lagi kebaikan yang kebaikan bagi kamu semua, dan aku ni minta berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, kata Nabi, kamu tak akan menemui masa itu, kamu tak akan jumpa dengan masa tu. Masa apa? Masa yang pada saat itu akan berlaku benda ni, hak 5 ni. Apa dia hak 5 ni? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Nabi kata apa? Yang pertama, benda hak pertama, tiada terzahir, kata Nabi, tak ada yang terzahir atau nampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit ta'un yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat yang telah lalu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ni menjadi perbahasan para ulama.
Nah, Nabi kata apa? Tak ada lah kalau kamu tengok pada satu kaum itu pada saat itu berlaku perzinaan ni mana-mana tempat. Tang mana saja jumpa berlakunya perzinaan. Dan pada waktu tu mereka dah boleh terang-terang lakukan perzinaan ini. Tak ada rasa malu, tak ada rasa segan, dah tak mai dah rasa-rasa nak segan dengan masyarakat ni. Berlaku di mana-mana dan mereka berani terang-terang melakukan perbuatan zina ini, melainkan kata Nabi SAW, waktu tu kata Nabi, mereka akan ditimpa satu penyakit, satu wabak yang dikenali dengan wabak ta'un. Yang wabak ta'un ini cepat merebak di kalangan mereka. Cepat merebak di kalangan mereka. Dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menjadi perbahasan para ulama tentang wabak penyakit ni. Lah ni kita duk tengah melalui ni wabak penyakit, yang penyakit ni kita tak pernah dengar pun dulu. Coronavirus ni, COVID-19 ni, siapa pernah dengar? Tak pernah dengar. No. Ta'un memang kita bisa dengar. Pasal wabak ni memang dah lama. Malaria, kolera, apa? Betul ya? Betul ya? Minta maaf kalau tak betul, tuan-tuan tolong betul saya. Takut silap sebut. Pasal apa, ada satu aiskrim nama Solero. Aiskrim apa? Solero tu dia apa nama? Masam-masam sikit. Tu. Dia limau, dalam tu dia krim sedap. Kolera no. Wabak penyakit hak pelik-pelik ni. Tuan-tuan, wabak AIDS. Ni wabak AIDS ni. Wabak ada. Wabak no. Kau penyakit AIDS, virus. Penyakit no, dia bukan wabak kan, dia penyakit. Penyakit AIDS ni tuan-tuan, kita tak pernah dengar. AIDS ni bila mula-mula dijumpai. Saya ingat saya tahun 80-an penyakit ini dijumpai. Saya ingat saya lah. Kalau saya silap, tolong betulkan saya. No? AIDS mula dijumpai pada tahun 80-an, tuan-tuan. Dan sampai hari ini tak ada ubat. Tak ada ubat. Orang pening ni, saintis pening duk cari mana dia kaedah jalan nak selesaikan penyakit ni. Walaupun kehidupan kita sudah menjangkaui kecanggihan dan teknologi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila zina berlaku di mana-mana. No, tambah-tambah pula apabila berlakunya dia mai balik zaman-zaman kaum Nabi Lut dulu berlaku. Rata-rata tempat tuan-tuan. Allahu akbar, tabarakallah. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada wabak ni. Kata Nabi SAW, bila kamu dah tengok keadaan manusia ni pada zaman itu, pada waktu itu berani melakukan perzinaan, saat itu nantikanlah bala yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan, musibah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada satu-satu kaum itu. Hari ini bukan kaum dah, satu dunia kena. Pasal apa? Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah saja yang tahu. Saya dah bersembang dengan satu orang pakar virus, tuan-tuan, pakar virologi. Saya tanya dia, saya kata, doktor, dia saintis. Ada setengah orang kata virus corona ni, ini COVID-19 ni, dia sintetik, dia adalah hasil ciptaan manusia. Apa pandangan doktor? Saya tanya dia. Dia kata mungkin pada setengah orang dia setuju ada tangan-tangan yang mencipta virus ini untuk disebarkan, untuk menimbulkan ketakutan di kalangan manusia pada hari ini, di kalangan penduduk dunia.
Wallahu ta'ala alam, dia kata. Tapi saya ni, dia kata, saya berpegang pada satu pandangan yang manusia tak boleh mencipta makhluk. Dia kata virus COVID ni makhluk. Manusia tak boleh buat makhluk. Yang boleh mencipta makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya kata bagus juga ni. I'tiqad dia tu, keyakinan dia. Manusia tak boleh buat makhluk. Ada pun dia, kalau dia sintetik macam mana pun, dia kata tetap Allah yang buat, bukan manusia. Allah izin jadi atas eksperimen dan sebagainya, jadi dia kata salah satu apabila berlakunya wabak COVID-19 ni, satu je Tuhan nak abang. Aku hantar benda yang paling halus, yang tak nampak, hampa semua melutut. Tuan-tuan, melutut hari ni manusia. Duk cari vaksin dan sebagainya. Duk cari macam mana nak selesaikan vaksin dan sebagainya, nak selesaikan telefon siapa hilang dah? Ha? Telefon siapa tinggal ya? Telefon siapa? Telefon saya. Terima kasih. Mujok orang tak balas. Tuan-tuan, terima kasih lah. Ni tuan-tuan, abang bagi kat tuan-tuan ni, zaman lah ni nyawa semua duduk lah ni. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya baru nak buat pengumuman, telefon siapa hilang, tengok hak aku. Tak balik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak mana kita tadi lupa habis dah, tak teringat noh. Subhanallah, lemahnya kita tuan-tuan. Nampak tak? Pergi ambil wuduk tadi, buah dah tu saya pergi letak beg tu, last kali nak masuk ambil beg, hak ni tinggal. Lemahnya kita. Simple lah Tuhan nak abang kata, hak ni pun hang lupa, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saintis-saintis dunia mencari jalan untuk buat vaksin, dan hari ni vaksin untuk COVID-19 ditemui, tapi masih lagi dalam kajian, ujian. Maksud dia nak test sama ada berkesan ataupun tak berkesan. Wallahu ta'ala alam. Allah hantar hak ni, dia kata manusia semua terduduk, semua pakat jadi takut habis tuan-tuan. Takut habis, pakat takut habis. Kena ada satu orang kawan kita, ada baru ni, masa tu duduk tengah PKP. Sahabat saya ni dia kontraktor. Jadi dia buat satu satu makmal di tempat saya ni. Dia buat apa? Signboard. Makmal ujian sampel COVID. Makmal ujian sampel COVID-19. Jadi saya masa tu jerembab dengan dia. Pergi office, jerembab dengan dia. Dia pun kebetulan jumpa di office, di kawasan office saya ni, jabat saya ni, jumpa dia, angkat tangan. Dia pun angkat tangan, salam dah dengan dia. Dia suruh tangan, takkan kita tak boleh, dah suruh salam lah, salam. Lepas tu dia kata, aku baru balik daripada makmal COVID. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia habaq aku baru balik daripada makmal COVID. Lembek lutut dah. Biar betul. Dia kata dah betul ya. Saya pucat lah. Tu dia kata relax, tenang. Dia kata tenang. Aku pergi pasang signboard makmal COVID. Dia kata tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan main duk main melawak lagu tu, tuan-tuan, takut kita. Benda ni pasal dia boleh separate, dia boleh sebar. Infection dia sangat mudah, jangkitan tu boleh berlaku dengan mudah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah hantar ni, manusia terduduk. Masjid katuk, tuan-tuan, surau katuk. Semua tak boleh. Sembahyang lah pun kena jarak dah. Tak boleh dah. Rapat-rapatkan saf tak boleh dah. Renggang-renggangkan saf. Lah ni tu imam dia kena kata tu, saf, betulkan saf, penuhkan saf, jarak-jarakkan saf. SOP kena jaga. Tuan, penjarakan sosial. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menentukan segala-galanya berlaku, dan pastinya ada hikmah dia. Namun apa yang kita baca
yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, yang kita baca pada malam ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Nabi kata wabak ta'un. Nabi sebut wabak ta'un. Sebahagian ulama dia baca ni bukan ta'un saja, dan penyakit-penyakit yang tak pernah menimpa umat terdahulu, termasuklah wabak Covid hari ni, tuan-tuan. Pasal umat dahulu tak ada Covid, tapi umat hari ni ada penyakit hak pelik-pelik. Sesemua burung, tuan-tuan, sesemua khinzir, ada macam-macam, tuan-tuan. SARS dan sebagainya yang tak pernah kita dengar dulu. Zaman saya kecil-kecil dulu, tuan-tuan, demam denggi duk bisa dengar dah lah. Demam denggi, demam kepialu, demam kora, bisa dengar demam kora, tuan-tuan, no? demam lah. Tapi hak pelik-pelik ni tak ada. Mutaakhirin ini di penghujung-penghujung dunia dengan wabak yang pelik-pelik yang tak pernah ditimpa ke atas umat-umat terdahulu. Baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, walam yanqusul mikyalah wal mizan illa ukhidhu bisinina wa shiddatil mu'nati wa jawris sultani alaihim. Kata Nabi SAW, yang kedua, perkara yang kedua, dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan kecuali mereka akan dibalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemarau dan susah mencari rezeki serta kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka sendiri. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, apabila mengurang sukatan, dia ejah alat timbang. Hak sekati dia kurang, sepatutnya kena bagi sekati, dia bagi kurang, tapi bila buah atas timbang dia jadi sekati. Hak sekilo sepatutnya jadi sekilo, dia kurang, dia ejah macam mana atas jarum jam tu, tiba-tiba timbang tak cukup sekilo tapi jarum tunjuk sekilo. Dia kurang timbangan, dia kecoh, tuan-tuan. No? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang menipu di dalam urusan jual beli, ada balasan yang Allah tentukan ke atas mereka ini, seperti mana yang telah disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan datangkan kemarau yang panjang dan keadaan susah mencari rezeki. Susah, buat ni tak jadi, buat hak ni tak jadi, menega ni tak jadi, cari kerja tak jumpa. Tuan-tuan, dia main macam tu. Pasal apa? Pasal ada golongan-golongan yang menipu di dalam urusan jual beli, dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka sendiri. Tuan-tuan, logik dia di sini, tuan-tuan. Kalau kita tengok, Nabi sebut kemarau, Nabi sebut susah cari rezeki dengan kezaliman daripada pemimpin mereka, daripada pemerintah mereka sendiri. Dalam golongan ini hak Nabi sebut ni, bila berlakunya kemarau, tuan-tuan, nak cucuk tanam tak ada, air tak ada, tanaman semua pakat mati. Masa tu nak cari rezeki susah, makanan, sumber makanan terhad, sumber minuman terhad. Waktu tu pula, tuan-tuan, sultan-sultan mereka ni, pemimpin mereka ini tekan pula bayar cukainya, uftinya dan sebagainya, dan rakyat pada ketika itu di dalam pemerintahan itu menjadi tertekan dan terseksa. Ini juga adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada perbuatan mereka sendiri, perbuatan manusia itu sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada saat itu tidak ada cara lain melainkan kena ada orang yang melakukan kerja-kerja amal ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, dan juga mereka kenalah bertaubat kepada Allah, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun tuan-tuan, kalau kita lihat natijahnya, sifat manusia tu dia sombong, tuan-tuan. Kalau kita tengok macam mana peringatan yang telah diberikan oleh nabi-nabi terdahulu ke atas kaum mereka, contohnya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dakwah, tuan-tuan, dakwah. Dia berkata kat Nabi Nuh macam-macam. 950 tahun Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah ke atas kaum dia, namun ditolak mentah-mentah, sehingga kan
Nabi Nuh alaihi salam sepanjang dakwah dia umur 950 tahun tu, yang ikut dia tak lebih daripada 80 orang. Sampai Nabi Nuh jadi macam fed up lah dengan kaum dia ni. Apalah hampa ni, aku nak ajak beriman kepada Allah pun hampa jadi susah, hampa tak mau sungguh-sungguh. Tapi hampa makan rezeki daripada Allah, namun hampa sembah selain daripada Allah. Nabi Nuh doa musnahkan kaum dia. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, dalam duk kena balasan daripada Allah, sombong manusia tu ada. Sifat sombong manusia ni Tuhan bagi sebagai peringatan. Oi, sombong tuan-tuan, tak mau mengaku akan kebesaran Allah, tak mau mengaku tentang kekerdilan diri sendiri, yang diri kita ni adalah hamba, yang diri manusia itu adalah hamba. Apalah sangat diri manusia itu kecil ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit kelebihan yang Allah kurnia kepada manusia, manusia sudah melupakan diri. Lupa diri itu siapa. Inilah yang jadi tuan-tuan. Jadi sebab itu, bila Allah hantar mai kemarau, Allah hantar mai keadaan susah nak cari rezeki, tuan-tuan, Allah hantar mai kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka itu sendiri, waktu itu bukan nak balik pada Allah, duk berasa kita ni apa nama raja kita ni, pemimpin kita ni, depa ni tekan kita, dia jadi macam tu. Dia tak mau tengok hak salah diri kita ni, diri sendiri, dia dah nampak salah orang. Inilah yang Nabi SAW sebut di dalam hadis yang kita baca pada malam ini. Nabi kata, dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan, kecuali mereka itu akan dibalakkan oleh Allah dengan kemarau dan susah mencari rezeki serta kezaliman di kalangan pemimpin mereka sendiri. Yang ketiga, kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u illa mani'u al-qatra minas sama'i walau lal bahaimu lam yumtaru. Nabi kata apa? Dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tiada ada binatang yang hidup di permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan ni ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka tidak mengeluarkan zakat daripada harta benda. Zakat tanaman tak bawa keluar, zakat ternakan tak bawa keluar, zakat emas tak bawa keluar, zakat simpanan harta simpanan tak bawa keluar. Maka duk berasa takut lagu berkurang, berasa takut harta ni kuih jadi susut kerana dengan bayar zakat tanaman takut untung tu jadi sikit. Dengan bawa keluar harta ni zakat ternakan, takut binatang ternakan lagi kurang dan sebagainya. Duk takut dengan harta ni. Tak nampak orang yang memberi harta, tak nampak Tuhan yang memberi harta tu siapa dia. Maka pada saat itu Allah datangkan balasan ke atas mereka ini dengan ditahannya air hujan. Kata Nabi SAW, kalaulah tak ada binatang-binatang ternakan ni, tak ada haiwan-haiwan yang melata ni, haiwan-haiwan ni mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada depa ni, memang tak ada hujan lah, Nabi kata. Tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada haiwan-haiwan, dia panggil dia panggil haiwanun bahimi. Bahimi ni ternakan, haiwan-haiwan ternakan, bahaim. Haiwan ternakan. Kalau tak ada lah depa ni, haiwan-haiwan yang duk berzikir kepada Allah ni, nescaya hujan pun tak turun. Tuan-tuan, kalau harap kepada manusia saja, Allah tahan ayat hujan ni. Tapi pasal duk teringat makhluk dia, hak lain-lain ni, hak haiwan-haiwan ni, walaupun tak ada akal, tapi mereka ni taat, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang keempatnya, kata Nabi SAW, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim
fa akhadhu ba'da fi ma fi aydihim, kata Nabi SAW, dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh-musuh mereka, maka musuh itu akan merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka itu sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW sebut dalam hadis ni, dan tiada mereka mungkir akan janji Allah. Tak ada mereka mungkir janji dengan Allah, tak ada mereka mungkir janji dengan Rasulullah SAW, kecuali mereka ni bila depa mungkir janji ni, mereka, Allah akan hantar satu balasan kepada mereka itu, iaitu Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh-musuh mereka. Musuh akan kuasai mereka dan musuh akan rampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka itu sendiri. Apa janji? Janji orang-orang Islam dengan Allah, apa janji orang-orang Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling simple, ulama-ulama membahaskan, ulama-ulama mensyarahkan apa yang disebut dengan janji itu adalah tali persaudaraan. Tali persaudaraan, ukhuwah tuan-tuan. Ukhuwah, persaudaraan sama umat Islam. Bila bungkir janji ni, Allah kata apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Umat Islam itu, orang beriman itu adalah bersaudara. Mengucap dua kalimah syahadah, yes, mengucap dua kalimah syahadah. Kamu pun mengucap dua kalimah syahadah, yes, mengucap dua kalimah syahadah. Saudara. Ada tak perbalahan? Itu fitrah tuan-tuan. Bukan semua orang pattern pemikiran macam kita. Tak. Bukan sama pemikiran. Ada yang pemikiran dia Allah bagi lebih, ada hak dia ni kurang sikit, dia ni IQ lebih, dia ni IQ kurang sikit. Tapi hak lebih tampung hak kurang ni ditampung oleh hak lebih. Simple ya hidup ni tuan-tuan. Tapi pasal ego. Bila hak lebih dia akan kutuk, hina hak kurang terasa hati, kutuk balik, habis tuan-tuan. Tu keadaan dan senario semasa hari ni tuan-tuan. Bila berkelahi, kita mungkir janji dengan Allah, mungkir janji dengan Rasulullah. Tuan-tuan cuba tengok perkara pertama yang Nabi SAW buat ketika mana baginda berhijrah ke Madinah adalah mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Tuan-tuan, persaudaraan yang Nabi bawa dalam peristiwa hijrah ni sehingga mampu membentuk sebuah negara Islam Madinah yang sangat digeruni dan juga disegani oleh kawan dan lawan. Segan tuan-tuan. Kerajaan Parsi takut dengan kerajaan Islam di Madinah. Kerajaan Rom berhati-hati mereka dengan kerajaan Islam di Madinah. Takut tuan-tuan. Tapi dalam pada masa yang sama respect. Segan. Pasal apa? Persaudaraan. Bila mungkir yang tu, yang ni Nabi kata Allah hantar mai musuh kuasai. Sebab itu bila kita tengok sejarah, baca balik sejarah tuan-tuan, sejarah bagaimana jatuhnya kerajaan Islam, Empire Umayyah, bagaimana jatuhnya Empire Abbasiyah, macam mana jatuhnya Empire Turki Osmaniyah, semua disebabkan berlaku perbalahan di antara sama-sama orang Islam. Very simple tuan-tuan. Baik, yang terakhir pasal jam dah bunyi, menandakan masuknya waktu Aisyah bagi kawasan Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita pilih hadis yang terakhir ni, perkara yang terakhir Nabi SAW sebut di dalam hadis ini, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum wa bainahum. Nabi kata, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Maksud dia apa? Maksud dia tidak menjadikan dustur. Dustur ni apa maksud? Perlembagaan. Dia tak mau jadi satu rujukan.
satu rujukan. Dalam apa tindakan, kita balik rujuk sunnah dan Al-Quran. Kita rujuk balik Al-Quran dan sunnah. Apa jadi rujuk balik Al-Quran dan sunnah? Balik pada Al-Quran, balik pada sunnah, insya-Allah selamat kita. Tapi apabila tak jadi Al-Quran dan sunnah itu sebagai rujukan dan sebagai pilihan, maka pada saat itu jadilah pergaduhan sesama sendiri. Apabila manusia mula menggunakan akal dan tidak lagi memandang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Simple, balik macam mana hak kita sebut tadi ni. Persaudaraan sesama umat Islam, kasih sayang di kalangan umat Islam apabila dipandang remeh. Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawayhum. Allah kata umat orang beriman ni dia bersaudara. Innamal mu'minu ikhwah. Orang beriman, sesungguhnya orang beriman tu ikhwah. Mereka ni saudara, adik-beradik. Fa aslihu baina akhawayhum. Kalaulah dua-dua ni ada berbala, damaikan. Ada dua-dua ni, dia ni duk kerah dengan cara dia ni duk kerah dengan cara dia, kena ada orang hak nombor 3 ni, damaikan. Mendamaikan. Damai rujuk pada Quran. Dia bukan jadi cerita nasib labu-labi. Ini kepala bapa engkau, ni kepala bapa engkau. Kalau berani pijaklah. Lah ni hak tu ramai. Apa dia kata ke hang tu? Aku tak boleh. Dia ni kalau bukan pasal bukan aku, kalau aku backhand dah. Tuan-tuan, dia duk perangat kawan ni. Bukan dia nak menjadi penyejuk kepada dua orang yang berbalah. Dia tambah tai. Dia jadi nasi tambah. Kan? Jadi tukang tambah pula rempah ratus ajinomoto apa semua, duk tukang tambah bagi sedap. Dia ni duk marah. Dia jumpa kawan tu, dia perangat kawan tu pula lah. Ni yang duk jadi dalam masyarakat kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita tak ikut Quran, kita tak ikut sunnah, hidup kita dia jadi celau. Nabi SAW sebut dalam hadis, al-muslimun akhul muslimin. Orang Islam itu saudara kepada orang Islam yang lain. Nabi tengok no. Nabi sebut apa? Al-muslimun akhul muslimin. Orang Islam saudara kepada orang Islam yang lain. Tuan-tuan tengok Quran sebut apa? Dalam surah Al-Ahzab. Innamal mu'minu. Orang beriman. Orang Islam yang beriman. Dia ada connection hadis dengan Quran. Orang Islam yang beriman, mereka ni saudara. Tapi kalau orang Islam dengan orang Islam sendiri nak berkelahi, maksud dia tak menghayati Al-Quran, tidak menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah pergaduhan dan perselisihan serta peperangan yang berlaku. Yang kita lihat hari ini banyak dalam negara-negara Islam berkelahi sama sendiri, tuan-tuan. Sampai sanggup berbunuh-bunuh, tuan-tuan. Berkelahi, berperang sama sendiri. Kerana sedikit fahaman yang sepatutnya boleh dijadikan orang kata apa, diselesai dengan cara yang baik. Tak berperang, tuan-tuan. Apa yang berlaku hari ini dalam dunia Islam, inilah keadaan yang Nabi SAW sebut. Dan tuan-tuan, Nabi minta doa supaya sahabat-sahabat Nabi ni tak jumpa dengan orang-orang yang macam ni. Dan hadis yang kita baca tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak andai ada salah silap, terkasak bahasa, tersalah bicara sepanjang saya kendalikan majlis ilmu pada malam ini. Yang baik itu semuanya datang ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Maka saya sudahi majlis ilmu kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina min qadha'in rahmatik wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini menjadi suatu perhimpunan yang mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, dan engkau jadikanlah perpisahan kami sebentar nanti juga perpisahan yang turut mendapat keampunan, keredaan dan perlindungan daripada-Mu wahai Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.